Tadi Dr. Zaimi sebut tentang takwil. Ini isu yang sangat penting dan sangat besar dan sangat susah untuk difahami oleh kita yang bukan penutur bahasa Arab. Apa maksud takwil? Takwil ni maksudnya melarikan, ada banyak maksud lah, saya nak ringkaskan satu sebab ni bukan perbincangan akademik. Nak ceritakan salah satu maksud takwil adalah melarikan daripada mafhum rajih di sudut bahasa. Maksudnya setelah mengambil kira budaya, mengambil kira konteks, mengambil kira penggunaan perkataan tu, dia ada satu maksud. Tak lari dah, maksud dia memang ni. Apa maksud takwil? Takwil artinya daripada maksud ini, dia berlari kepada maksud lain. Lil adillah, dengan dalil-dalil yang tuqtaranu biha. Sebab dia anggap dia ada dalil, dia lari daripada maksud tu. Orang yang baca, faham macam ni. Tapi takwil ini berlaku apabila ada usaha untuk kata bukan itu tafsiran yang betul. Tafsiran yang betul pergi macam lain. Dan takwil ini, budaya takwil dalam erti kata ini, sarful lafz an dilala lughawiyyah rajihah ila dilala marjuhah. Melarikan perkataan daripada maksud yang rajih kepada maksud yang tak kuat. Ikut bahasa tak betul. Bahasa ni maksud saya ikut konteks, ikut penggunaan perkataan dalam ayat itu, ikut penggunaan orang yang duduk di situ. Tak betul. Tapi dia pergi juga kepada tafsiran yang lain kerana ada dalil. Ini takwil. Sebelum kita nak cerita contoh takwil. Dan takwil ni membudaya di dalam pengajian Islam secara meluas. Dalam banyak bidang berlaku takwil. Dan semua pakar-pakar bidang berbeza, mereka akan berinteraksi dengan takwil nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis. Dalam ilmu akidah, ada takwilnya. Ini kalau tuan-tuan yang belajar berkaitan dengan usuluddin, ada takwil tentang sifat-sifat Allah dalam ilmu akidah. Dalam nas berkaitan dengan mu'jizat para nabi. Mu'jizat para nabi dan sirah para nabi, ada takwilnya. Ada sebahagian ulama kata nas ni nampak macam tak kena dengan ismah para nabi. Mereka pun takwilkan. Dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa setelah bumi ini dihancurkan, ahwal sa'ah dan juga kemudian alam akhirat, ada orang yang mentakwilnya. Dan berkaitan nas-nas yang berkaitan dengan qada dan qadar sebagai contoh. Hadis-hadis yang bercerita tentang qada dan qadar, ada orang yang mentakwilnya, mazhab yang mentakwilnya. Dan termasuk jugalah dengan bidang yang ditanya oleh Ustaz Amirul ni, berkaitan dengan peristiwa-peristiwa fitnah akhir zaman. Juga berlaku budaya takwil di sini. Cuma kita kena fahamlah, para ulama berbeza pandangan dalam berinteraksi dengan takwil, melarikan nas dalam bidang-bidang yang berbeza. Ada mazhab dia terima takwil tentang sifat Tuhan. Dia tak terima takwil tentang peristiwa hari kiamat. Ada sebahagian mufassir, dia terima takwil tentang sifat-sifat cerita-cerita para nabi yang bercanggah dengan ismah, sifat maksum. Ada pentafsir kata tak, ini tak bercanggah, boleh terima. Ada mazhab dalam akidah, Jabariyah dan Qadariyah dan sebagainya, mereka takwil dalil-dalil yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan menentukan segala sesuatu qada dan qadar, berlaku takwil. Cuma saya nak cerita satulah, ini pandangan yang saya sendiri pegang. Takwil di mana-mana sekalipun, dalam bidang apa sekalipun, pada saya takwil ni perkara yang bukan dikehendaki oleh agama. Bukan itu yang agama nak. Tak kiralah bidang apa sekalipun. Sebab apa? Sebab apabila Nabi SAW menuturkan sesuatu dengan bahasa Arab yang difahami oleh para sahabat di zaman itu, bila Nabi cakap, dia ada direct understanding, mafhum lughawi mubashir, mafhum lughawi rajih, pemahaman yang orang dengar, orang tahu maksudnya. Maka kalau tanya saya kata itulah yang cuba disampaikan oleh Nabi SAW. Dan bukan setakat tu, itulah kebenaran sebenarnya. Jadi apa kebenaran? Kebenaran apabila adalah perkara yang disampaikan oleh Nabi SAW dengan maksud yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Kalau masa panjang kita boleh bagi contoh dalam banyak bidang lah sebenarnya. Ramai yang terlibat dengan takwil. Cuma jalan paling selamat pada saya, mafhum lughawi mubashir, itulah yang paling betul. Kalau berbalik dengan peristiwa akhir zaman, tadi Al-Fadhil Dr. Zaimi sebut banyak contoh. Kalau saya boleh contoh ni, kalau kita nak sebut, kita akan berpusing-pusing kepada contoh yang sama sahaja. Tengok konteks.
Nabi SAW apabila memperkenalkan Dajjal kepada para sahabat. Contoh, Nabi memperkenalkan Dajjal kepada para sahabat. Nabi bercakap dalam bahasa Arab. Para sahabat faham bahasa Arab. Nabi cerita kepada mereka dengan bahasa yang mereka faham. Apa Nabi kata? Dajjal rambut dia kerinting. Sama macam satu orang lelaki, Nabi sebut sama macam rambut lelaki tu. Dajjal mata dia satu, dia buta satu, dia buta. Fa inna rabbakum laisa bi'awar. Kalau kamu keliru sangat nak kenal Dajjal kan, kamu tak tahu dia ni Tuhan ke bukan Tuhan. Nabi ni aku nak habaq kat hangpa, sesungguhnya ketahuilah Tuhan kamu bukan buta sebelah mata. Kalau kamu nampak buta sebelah mata dah buat power gila-gila tu bukan Tuhan lah, itu Dajjal. Konteks ni saya bukan saya baca hadis, saya cerita konteks penceritaan Nabi begitu. Kalau hangpa keliru sangat tak tahu beza, dia ni Tuhan ke tak ni? Dia bukan kalau dia mata satu. Macam itulah cerita dia. Kalau dia buta sebelah mata, dia bukan Tuhan. Jadi, apabila ini yang diceritakan oleh Nabi SAW, itu yang difahami oleh para sahabat, yang paling tepat adalah kita kena kata, itulah kebenaran. Kita tak boleh kata, mata satu ni, maksudnya, dia tengok pakai satelit. Dia pakai satelit, dia boleh tengok, dia boleh perhati apa yang berlaku dalam dunia, dia boleh tahu semua. Dia bagi contoh begitu. Dajjal ni adalah satu sistem. Dajjal ni adalah satu sistem yang mana dia kontrol semua dengan cara yang tafsiran-tafsiran yang didatangkan kemudian. Jadi kalau kita nak tahu tafsiran tu betul ataupun tak betul, kena tengok konteks yang Nabi SAW cerita, konteks yang difahami oleh Nabi SAW dan konteks yang difahami oleh para sahabat yang dengar perkataan tu. Kerana dalam agama, dalam Islam, Nabi tak cakap tipu. Ini pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah. Nabi tak cakap tipu. Tak mungkin Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat, memperdaya mereka sehingga mereka anggap percaya satu benda, mereka ada satu gambaran, sedangkan maksud Nabi lain. Tak mungkin. Tak mungkin Nabi nak memperdayakan mereka. Bagi mereka nampak beginilah agama, maksud Nabi lain. Tak. Bukan itu sifat Nabi. Dan juga tak mungkin Nabi SAW bercerita tentang satu benda yang bukan benar. Nabi bercerita sekadar nak bagi kena dengan akal mereka sahaja. Tapi bukan kebenaran. Itu mustahil. Sebab tu ada sebahagian ahli falsafah, kalau kita pergi dalam bidang falsafah, dia panggil falsafah masya'in. Falsafah masya'in ni mazhab Aristotle yang kemudian dikembangkan oleh Ibn Rushd dan Ibn Sina. Apa pandangan dia? Pandangan mazhab falsafah masya'in ni, dia kata ilmu ni kebenaran boleh disingkap dengan akal. Akal boleh capture kebenaran. Kalau kamu jumpa dalil-dalil yang bercanggah dengan akal, artinya dalil itu sekadar untuk menenangkan orang yang tak kerti apa. Orang Arab tak kerti apa, akal hampa takat tu ya, aku bagi dalil, cerita kat hampa supaya hampa nampak lah, boleh kenal akhir zaman begini, boleh kenal Tuhan begini. Tapi hakikat kebenaran, falsafah masya'in kata, tak, bukan begitu. Hakikat kebenaran hanya boleh disingkap dengan akal fikiran. Dan mazhab ini telah dikafirkan oleh para ulama besar. Al-Ghazali telah mengkafirkan mereka, Ibn Taymiyah telah mengkafirkan mereka. Sebab apa? Sebab mereka kata Nabi bukan menuturkan kebenaran. Pada mereka, yang Nabi duk cakap ni sebenarnya sekadar nak bagi otak hampa boleh sampai takat tu, aku cerita kat hampa takat tu. But this is not the reality. Mereka anggap begitu. Jadi dalam agama tak boleh. Dalam Islam kita percaya bahawa apa sahaja yang dituturkan oleh Nabi SAW dengan maksud yang dikehendaki dan difahami oleh para sahabat, itulah kebenaran. Jadi tuan-tuan, kalau kita boleh panjangkan sedikit yang nak ikut teori konspirasi dan sebagainya, kena lihat juga. Dalil mesti difahami mengikut dalil itu. Dia tak boleh diubah mengikut kefahaman kita. Samalah juga dengan perihal Ya'juj dan Ma'juj, perihal tentang kekuasaan Dajjal, disebutkan berapa lama kekuasaan Dajjal, lalu ditakwil, ni bukan maksudnya hari, ini maksudnya kurun. Bila disebutkan hari, harilah. Kadang-kadang kita berbeza pandangan, kadang-kadang kita tak boleh nak faham. Macam mana sehari macam setahun? Kita tak faham sehari macam setahun. Para sahabat pun tak faham sehari macam setahun macam mana. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, kalau macam tu kami nak solat bagaimana? Nabi suruh mereka ukur, kira macam solat kebiasaan. Tak faham. Tapi jangan membawa tafsiran-tafsiran yang tak kena dengan nas. Nabi kata sehari macam setahun. Tapi bukan itu maksud Nabi. Maksud Nabi, phase pertama kekuasaan Dajjal itu berlaku selama 1 kurun, 10 tahun sebagai contoh. Jangan pusing.
Sebab bukan itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi kita semua kena berhati-hati. Bila kita dengar orang yang berceramah, kena berhati-hati. Tanya jiwa kita satu benda aja. Ini jalan selamat, tanya jiwa kita satu benda aja. Apakah ini yang difahami oleh para sahabat bila mereka dengar Nabi ceramah tentang Dajjal? Tanya jiwa kita tu. Kalau jiwa kita kata, oh inilah yang para sahabat semua faham, tafsiran tu mungkin betul. Tapi kalau kita duduk nampak, para sahabat tak faham macam ni sebab mereka tak tahu. Akan datang kemudian ni, tafsiran ni yang paling betul, para sahabat tak terjangkau akal mereka. Nabi cakap, mereka tak faham apa maksud Nabi. Sampai syekh mereka lepas 700, 800 tahun, lepas 1000 tahun, baru boleh singkapkan kembali kefahaman yang sebenar. Kalau itu yang berlega dalam kepala kita, bila kita dengar tafsiran, tuan-tuan kena berhati-hati, tafsiran itu bermasalah. Tak boleh agama ini dibiarkan manusia generasi terdahulu semua dalam keadaan bodoh, tak tahu apa. Kemudian barulah dia dapat singkap maksud sebenar. Tidak. Tapi dalam masa yang sama, kita kena kenallah kadang-kadang Nabi SAW bercakap dalam konteks metafora, sebagaimana Dr. Rozaimi sebut tadi, dalam konteks bahasa ni luas lah. Cuma kita boleh faham, bahasa ni boleh difahami oleh penutur bahasa itu. Apabila Nabi SAW bercerita tentang peperangan akan menggunakan pedang dan sebagainya, kita boleh faham. Dia boleh bawa dua maksud. Sama ada di situ Nabi SAW nak cerita yang kamu akan balik kepada zaman guna pedang dan guna kuda. Ataupun Nabi SAW nak cerita yang kamu akan kembali berperang. Berperang akan kembali. Senjata akan menjadi keutamaan. Dua-dua tu boleh faham, boleh diterima. Sebab konteks bahasa menerima kedua-dua tafsiran. Tapi bila tafsiran itu sangat jauh sangat. Sebagaimana orang mentafsirkan sifat-sifat Dajjal, dia ubah tafsiran itu dengan tafsiran yang tidak difahami oleh sesiapa pun di zaman dahulu. Bukan kerana tidak difahami, tidak difahami kerana tak ada contoh. Tak ada contoh itu lain lah. Nabi tak boleh cakap tentang machine gun kan. Zaman tu tak ada machine gun. Nabi tak boleh cakap tentang GS. Nabi kena cakap tentang kuda. Zaman tu tak ada GS. Bukan begitu. Kalau orang yang dia pusing tafsiran ini, sehingga orang di zaman Nabi SAW dah dapat gambaran dan bersedia untuk satu gambaran. Dajjal begini. Kita prepare begini sifat Dajjal. Dia datang, dia bawa tafsiran lain yang jauh berbeza. Dajjal ni sifat lain. Maka di sini tuan-tuan kena berhati-hati. Jadi berbalik kepada soalan, penyimpangan akhir zaman dalam mentafsirkan hadis-hadis ni, cukuplah sekadar kita membaca hadis, mengeluarkan pengajaran daripada hadis dan juga melihat di sekeliling kita. Kalau kena contoh dengan hadis itu, katakanlah ini dia kena dengan contoh tu. Janganlah kita ubah hadis tu supaya selari dengan apa yang kita lihat. Ini kaedah penting. Hadis itu tetap. Kita tengok benda, kita decorate, kita ambil contoh daripada hadis, nampak dekat sesuatu perkara, katakan hadis ni kena dengan perkara itu. Boleh. Kita boleh istikhraj daripada perkara-perkara yang kita lihat di sekeliling kita. Kita nampak orang buat bangunan tinggi-tinggi. Contoh, hadis Nabi SAW sebut tentang akhir zaman bangunan tinggi. Boleh match. Boleh match dua-dua. Kena. Kita nampak tentang durusul ilm. Ilmu akan hilang. Durus ni bukan pengajian lah. Durusul ilm. Ilmu akan hilang. Sampai orang tak tahu lagi apa itu solat, apa itu sedekah dan sebagainya. Kita pergi satu negara sebagai contoh. Nampak masyarakat Islam sangat teruk. Mereka tak tahu dah. Maka kita boleh match. Nampak hadis, nampak realiti, boleh match. Tetapi jangan sekali-kali nampak realiti, hadis tak sama dengan realiti tu, kita pergi decorate hadis tu sampai kena dengan realiti. Ini tak betul. Tak boleh kita ubah nas supaya kena dengan apa yang kita nampak. Kerana akhirnya nas itu akan kekal. Zaman ni, zaman akan datang, dia kekal begitu. Tafsiran ini akan berubah-ubah. Jadi saya berhenti setakat itu dulu untuk soalan yang kedua ni. Wallahu a'lam.